Planet kita sememangnya sebuah planet istimewa. Ia bukan sahaja sesuai didiami, akan tetapi menyimpan khazanah misteri. Astrolab bukan sahaja mengkaji dunia astronomi, akan tetapi fenomena alam yang berlaku di planet ini. Dan salah satu fenomena alam yang tidak terlepas dari dibahaskan adalah kawasan segitiga ini. Wilayah segitiga besar di sini telah memakan korban yang sangat ramai. Selama beberapa dekad, segitiga bermuda yang terkenal di lautan Atlantik telah menarik minat kita untuk mengkaji perkara sebenar. Apakah yang sebenarnya berlaku di kawasan tersebut? Dan kenapa kehilangan kapal, pesawat dan manusia pada mulanya tidak dapat dijelaskan? Adakah terdapat penjelasan saintifik di sebaliknya? Kekal sehingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan maklumat yang tidak pernah anda dengar sebelum ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, selama beberapa dekad, segitiga bermuda yang terkenal di lautan Atlantik telah meresahkan imajinasi kita dengan kehilangan kapal, pesawat dan manusia yang sukar dijelaskan. Sesetengah pihak membuat spekulasi bahawa kuasa yang tidak diketahui dan misteri menyumbang kepada kehilangan yang tidak dapat dijelaskan, seperti makhluk luar angkasa yang menangkap manusia untuk kajian, pengaruh benua Atlantis yang hilang, pusaran yang menyedut objek ke dalam dimensi lain dan idea-idea aneh lain. Rekod-rekod mengenai fenomena aneh dicatatkan oleh pengembara dan pengemudi kapal laut dan udara. Pada tahun 1840, seluruh dunia digemparkan dengan berita yang mengejutkan. Sebuah kapal Rosalie ditemui di sekitar Bahamas. Semua bekalan air tawar dan bekalan serta kargo dan bot penyelamatnya masih utuh, tetapi kru Rosalie telah hilang secara misteri. Dan satu-satunya makhluk yang ditemui di atas kapal itu ialah burung kanari. Tahun 1918, sebuah kapal kargo sepanjang 165 meter, USS Cyclops, hilang di kawasan yang sama. Tiada seorang pun penumpang daripada 306 orang di atas kapal itu menghantar isyarat bantuan panggilan kecemasan. Kedua-dua insiden berlaku dalam kawasan yang dikenali sebagai segitiga bermuda. Dan tidak lama kemudian pesawat juga dilaporkan mulai hilang tanpa dikesan. Adakah ini cerita dongeng sensasi yang digembar-gemburkan atau satu anomali yang belum diterokai? Apakah yang tersembunyi di perairan segitiga bermuda? Mari kita selidik dari bawah. Segitiga bermuda ialah kawasan di Atlantik yang terletak di hujung tenggara Florida. Sebahagian daripada zon perairan berbentuk piramid itu adalah di Bahamas. Kawasan itu sendiri adalah antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico. Kawasan ini meliputi lebih 140,000 batu persegi. Selain badai taufan dan ribut yang kerap berlaku di sini, gelora air di sini dijelaskan oleh fakta bahawasanya Bermuda terletak di lautan yang terbuka. Sekiranya ribut bermula serentak di bahagian utara dan selatan serta berhampiran pinggir pantai Florida, ketiga-tiga ribut akan bertembung lantas menghasilkan ombak yang sangat besar. Pelbagai jenis kapal telah karam di perairan ini sepanjang sejarah pelayaran zaman dahulu hinggalah kini. Para kelasi kapal dan pengemudi pesawat tahu akan bahaya yang bakal menimpa jika mereka melalui kawasan perairan laut terbuka. Contohnya, USS Cyclops sepanjang 165 meter. 309 kru kapal dikatakan hilang di laut pada 1918. Teori konspirasi mula bergema dari segenap sudut. Ada yang mengatakan disebabkan haiwan gergasi laut. Ada yang menuduh tentera Jerman sebagai punca kehilangan kapal dan juga menyalahkan kawasan segitiga bermuda sebagai punca kehilangan kapal dan kru. Akan tetapi dari sudut kejuruteraan, kapal tersebut telah direka secara data pada bahagian bawahnya untuk menampung beban kapal tersebut. Oleh itu, kapal ini terdedah dengan bahaya ombak besar yang datang secara sisi. Mangsa kemungkinan jatuh secara sisi akibat dihempas ombak yang ganas. Insiden paling sensasi ialah kehilangan 5 pesawat pengebom tentera laut pada 5 Disember 1945. Sesiapa jua yang membaca berita mengenai insiden ini akan menganggapnya sebagai satu kejadian mistik.
Ketua penerbangan adalah seorang juruterbang yang berpengalaman dan pesawat-pesawat tersebut terbang dalam keadaan cuaca yang baik. Kelima-lima pesawat ini mula menyedari sesuatu yang pelik apabila menghala laluan ke utara. Navigasi menjadi tidak tentu hala dan mereka mula sedar arah penerbangan juga salah. Semua kompas mereka juga gagal. Setelah tamat komunikasi terakhir dengan menara kawalan, satu pasukan penyelamat dihantar, akan tetapi tidak menjumpai sebarang mayat mahupun sisa pesawat. Tetapi jika kaji dengan cara yang betul, kita akan temui jawapan mengapa insiden seperti ini boleh berlaku. Salah satu versi yang paling popular ialah teori gelombang gergasi. Gelombang gergasi ini mungkin naik setinggi 30 meter. Ombak besar dan tinggi ini mungkin mengganggu dan memberi kesan terhadap pesawat yang melaluinya. Ribut di laut mungkin berterusan selama beberapa hari. Jika dua gelombang bertindih, ia akan saling membesar dan berlaku apa yang dikenali sebagai gangguan atau interference. Itulah istilah khas untuk fenomena ini. Akibatnya, saiz ombak ini boleh membesar mencecah puluhan meter tidak terjangkau di akal. Malah kapal perisai ribut mungkin tidak dapat menahan daya penghancurannya. Tidak seperti tsunami, ombak ini muncul secara tiba-tiba walaupun dalam cuaca cerah. Jadi sangat mustahil untuk melihatnya datang. Hakikat bahawa hampir tidak ada serpihan yang ditemui selepas kemalangan atau kapal karam diambil kira oleh sifat dasar segitiga Bermuda. Permukaan berceranggah dan berkelar di lautan Atlantik dapat membantu kita menjelaskan keadaan tersebut. Terdapat parit besar melintasi segitiga ini. Kedalamannya mencapai 8,742 meter. Panjang parit itu berukuran 1,754 km. Lebarnya kira-kira 97 km. Ini adalah titik paling dalam di lautan Atlantik. Selain itu, ia memiliki kepelbagaian bentuk muka bumi di bawah segitiga Bermuda yang kaya seperti cerun benua, landai laut, penara abis dan selat yang mengalir dalam. Keadaan seperti ini pasti menjadikan sebarang pencarian serpihan hampir mustahil. Bercakap tentang kehilangan pesawat, kunci kepada teka-teki ini juga mungkin dapat diperoleh dari dasar laut, iaitu tektonik. Aktiviti seismik di bahagian bawah segitiga boleh menyebabkan gangguan magnetik yang seterusnya boleh menyebabkan peranti navigasi tidak berfungsi. Gempa bumi dalam lautan yang kerap mengakibatkan bukan sahaja letusan metana tetapi juga boleh menjana infrabunyi. Infrabunyi adalah getaran udara pada frekuensi yang terlalu rendah, iaitu di bawah 15 Hz untuk dikesan sebagai bunyi oleh telinga manusia. Ini seterusnya mengganggu gelombang radio. Ini juga antara sebab peralatan elektronik gagal dan juruterbang kehilangan bearing. Infrabunyi juga boleh menyebabkan gangguan jiwa jika terdedah kepada tempoh yang lama. Juruterbang dan pelaut mungkin mengalami gangguan jiwa dan bertindak secara tidak terkawal. Sebagai